hidup hari ini, bukan Allah nak tengok aktsaru amala. Amal siapa paling banyak. Tapi Allah nak tengok ahsanu amala. Amal siapa yang paling baik. Kita dah tak sempat nak tengok buruknya orang tu, buruknya orang ni. Jadi ada peluang duha, jangan beralasan. Duha jangan tinggal. Di kalangan kita sehingga waktu pukul 11 ini, ada yang dah selesai solat duhanya. Ada yang belum. Masih boleh lagi selesai. Kita yang susun masa kita. Allah, Ustazah, pagi-pagi kita ni kalut. Tak apa kak. Tapi susun masa kita agar jangan ada hari yang duha ditinggal. Ustazah, sunat je pun. Jangan jadi orang yang sombong. Memang je. Tapi Allah nak bagi, kita yang tak nak. Faham sahabat-sahabat? Kalaulah kita nampak pahala ni macam duit. Sembahyang sorang-sorang, satu pahala. Intai bawa sejadah, lepas bagi salam, RM1 je, sabar je lah aku kan. Penat 4 rakaat ni. Tapi kalau kita buat 27 darjat tu, yakni seolah-olah selak atas sejadah, dapat wow 27, darab dengan 5 waktu, banyak ni. Macam kenapa orang bekerja? Bekerja, bagian nak rak siang malam, sambung kerja online pula. Buat Sabtu Ahad, buat part time lain, sebab dapat duit hujung bulan. Dapat hasil. Tapi kita tak nampak pahala ni sahabat-sahabat. Tak datang dalam bentuk kupon, tak datang dalam bentuk material. Jadi kita nak bercakap dengan anak-anak kita susah. Kalaulah kita boleh belah dada Ustazah, pindahkan sekejap dada saya, hati saya ni seminggu duduk dekat hati anak remaja saya. Untuk apa cik? Untuk dia rasa seronoknya kalau jiwa ni baca Quran hari-hari. Seronoknya kalau solat awal waktu. Cik, kena sedar, dulu kita macam tu tak? Punya rasa tak? Tapi pengalaman-pengalaman hidup kita. Maka kat mana kita nak adukan sahabat-sahabat? Bukan melalui solat fardu sahaja, tapi solat-solat sunat. Dan solat duha ini sebenarnya adalah seperti kita bersedekah di setiap ruas tulang temulang kita ni. Masya Allah. Sebab sebenarnya kata Nabi SAW, hidup ni adalah untuk kita bersedekah di setiap ruas tulang. Apa benda ni tak faham Ustazah? Maknanya tak cukup akak sedekah setiap hari dalam tabung masjid ni RM10. Tak cukup kak? Bayangkan kita nafas, tarik, hembus, free of charge. Seolah-olah ibarat berhak ke kau nak bayar setiap kerdipan mata. Sini ada beberapa orang doktor kan. Kalau mata kita tak berkedip ni, normal ke hidup kita? Penyakit lain akan datang. Masya Allah, kenapa ada bulu mata? Ada peranan. Allah tu maha bijaksana. Kenapa unta bulu matanya sangat lentik, kucing kat rumah kita tu tak selentik itu? Oh, sebab Allah ciptakan unta memang duduk, nanti ada ribut pasir. Itu sebagai penapis tu nak masuk dalam mata dia. Masya Allah. Tak habis hikmah kalau kita cari sahabat-sahabat besarnya. Okey, kenapa lubang hidung kat bawah Ustazah? Kalau ke atas kan bagus. Jangan lawan perintah Allah. Akak musim hujan tertinggal payung dalam kereta, jenuh nak tutup kan? Kita tak pernah puas hati sahabat. Tapi kita nak lawan perintah Allah. Jadi Allah kata duha ni memang tak wajib. Tapi ibarat kalau saya kata saya ada lebihan duit ni, dalam ni penuh dengan duit ni, siapa nak? Kita kata tak nak lah Ustazah. Tu orang kata siapa yang nak tolak duit dalam hidup ni Ustazah? Semua orang ambil. Kalau tak ada iman, haram pun masyuk sekali. Tapi sebab ada iman tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku ambil yang halal sahaja. Inilah pembatas antara orang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah. Okey, jadi jangan tinggal. Dan indahnya Nabi mengajar kita, solat duha amalan sunat. Nanti kalau dah boleh rentah negeri, dah boleh ikut suami pergi bekerja, outstation dan sebagainya, kadang-kadang kan ada suasana kita sangat sibuk. Suami kata nak gimana pula tu? Bang, singgah R&R jap, tapi air lama sikit, nak solat duha. Buat gaduh dengan suami, jangan buat sahabat. Sebab itu duha sunat. Tapi kita macam, Allah Tuhan, subhanallah, subhanallah, kalau kat rumah ni dapat duha. Ketika bermukim, kita tak tinggal solat duha. Tetapi bila musafir kita berhalang untuk buat duha, kata Nabi, ibarat kamu teringat je, kamu dapat pahala macam kamu berduha. Ini hasil istiqamah. Subhanallah, sebab saya sebut ini ketika mak saya bedridden 5 bulan, stroke sahabat-sahabat. Kan mengalir air mata. Kan azan dah, kalau tidak mak ikut bapak engkau pergi masjid. Mesti makcik-makcik tu tengah dengar majlis ilmu. Kan sahabat-sahabat jatuh air mata dia. Allah mak, mulia mak di sisi Allah ni. Ni teringat je ni. Jom saya ambilkan wuduk, kita solat sama-sama. Kan kalau ustazah tak boleh solat waktu jaga mak solat sorang-sorang.
Kadang kita nampak betul ke 4 rakaat mak ni kan. Sebab dah ingat tak ingat sahabat-sahabat. Kan macam tu kita jaga orang tua. Ya Allah, aku serahkan ibadah ibuku kepada Engkau ya Allah. Engkau saja yang maha mengetahui. Sebab dia solat dalam baring, kita nak tengok je pun betul ke ni dah rokok ke tidak. Kan Allah je yang tahu. Tapi mak solat di pembaringan, mak dapat pahala macam mak sembahyang kat masjid dulu. Macam mak sembahyang belakang bapak, dapat 27 darjat. Pandai-pandai je engkau. Nabi yang cakap. Saat sehat kita buat perintah Allah. Bila sakit sahabat, kita hanya istighfar, ya Allah. Sebab tu mak saya terus meninggal dalam sakitnya. Bayangkan kalau orang yang sakit dulu masa sihat dia tak berbuat. Ya Allah, sembuhkan aku, sihatkan aku. Itu je ratapan dia. Kenapa nak sihat, cik? Saya nak berlari balik ke masjid, ustazah. Saya dulu masa sihat saya tak buat. Saya masa muda saya tak beramal. Saya bawa jemaah umrah, sahabat-sahabat. Pak cik dah tak ada kaki sebelah, bawa 16 orang ahli keluarga. Dia sponsor semua. Menangis masa kami nak pergi solat tawaf wada. Kenapa menangis? Saya round the world habis, ustazah. Saya tak teringin nak pergi Mekah selama ni. Kaki saya dah tinggal sebelah, baru saya pergi, saya sponsor semua keluarga saya. Nikmat rupanya. Kalau dulu masa muda, masa sihat, saya pergi, saya berlari sa'i macam orang lain. Tapi saya dah tak mampu sekarang. Biar saya bagi anak-anak saya pergi puaskan beribadah. Saya tak apa, ustazah, sebab saya dalam keadaan uzur macam ni. Tapi sentiasa menangis. Saya kata, Tuhan, insan ni mulia di sisi Engkau. Sebab dia sempat bertaubat, dia sempat menyesal. Faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Jadi kita hidup hari ini, bukan Allah nak tengok aktsaru amala. Amal siapa paling banyak? Tapi Allah nak tengok ahsanu amala. Amal siapa yang paling baik? Kita dah tak sempat nak tengok buruknya orang tu, buruknya orang ni. Jadi ada peluang duha, jangan beralasan. Nanti bila kita ada benda yang menyebabkan kita tak boleh buat, Allah pandang. Tak apa, sebab tu sunat. Baru kita layak sebut sunat je kan bang? Suami nak cepat ni ada meeting jap lagi. Kita duduk sebelah dia menemankan, itu lebih mulia. Daripada kita kata, bang, saya kalau duha bukan 2 rakaat tau. 8 rakaat terus. Suami dengar menyampah sahabat. Kan jawab. Macam dia seorang ada ustazah. Aku pun ada ustaz juga. Sebab dia dah bagi tahu abang kena sampai tempat ni sekian-sekian. Bukannya abang halang awak sembahyang zuhur, sembahyang asar. Nanti kita boleh jamak. Ni duha tak apa boleh tangguh. Kadang isteri duk rajin sangat hadir majlis ilmu. Dengar pula 10 pesanan Ustazah Zaid. Saya takkan tinggal bang. Abang nak pergi seorang-seorang. Silap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, ni saya nak kena sebut jugalah. Kadang-kadang ramai yang PM. Ustazah ada tak pondok-pondok? Kenapa cik? Saya tua nak duduk pondok. Suami dah ada ke tak ni? Ada kat rumah. Lantak dia lah Ustazah nak jadi apa pun. Masya Allah, kesian sahabat-sahabat. Ajak sembahyang, tak nak sembahyang. Ajak pergi masjid, tak nak. Lantak dia mati seorang-seorang. Saya nak duduk pondok. Ingat duduk pondok kita tu jalan ke syurga ke? Saya terpaksa sebut semua ni. Ramai muslimat yang macam ni. Kalau dia kata suami acik meninggal, anak-anak pun sibuk, Ustazah dah tak balik. Okey, faham. Bahkan anak-anak yang daftarkan macam mak ayah daftarkan dia masuk asrama dulu. InsyaAllah anak-anak ni tidak derhaka. Sebab tiap minggu dia akan, mak happy ke kat sini? Happy, tak payah nak pergi masjid jauh-jauh. Korang tak payah sibuk nak hantar mak. Masjid depan tu je mak boleh pergi tiap-tiap waktu. Subhanallah sahabat-sahabat. Niat anak-anak tu Tapi kalau niat aku tinggalkan laki dekat rumah, aku nak pergi duduk pondok untuk masuk syurga. Adakah kita boleh skip suami kita untuk masuk syurga? Tak. Sebab redanya Allah tertakluk pada redanya suami. Tapi suami acik cakap suka hati engkau lah nak duduk pondok. Suka hati tu bukan reda ke Ustazah? Taklah cik, kalau saya dari kecil dulu, kalau mak saya cakap suka hati, saya takkan buat. Sebab saya tahu mak saya tak suka hatinya. Kan? Kalau mak saya suka, mak saya akan cakap, ya Allah bagus. Pergilah mak suka kalau kamu pergi tempat tu.